قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hadis 73, hadis mauquf. Haddatsana Ahmad bin Ya'qub qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amr annahu sami'a abahu yuhaddithu عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم أو تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad susunan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pada menyatakan belajarlah dari nasab kalian barang yang dapat menghubungkan dengannya hubungan kekeluargaan kalian. Dalam pertemuan dulu, bulan lepas kita dah tengok satu hadis yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sebut supaya kita belajar berkenaan dengan nasab-nasab. Dan saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas, nasab ataupun silsilah hubungan keluarga ini ada daripada belah ayah, ada daripada belah mak. Lepas tu belah ayah, belah mak tu pula ada usul, ada furu', ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dan ada juga yang berbentuk sahriyah. Dia jadi dengan kita dengan sebab persemendaan. Musaharah ni persemendaan. Maknanya melalui perkahwinan. Jadilah hubungan keluarga kita dengan dia. Mak perempuan jadi mak mertua kita. Ayah dia jadi ayah mertua kita. Adik-beradik dia ipar duai kita. Tu semua tu termasuk dalam ansabakum yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar supaya kita tahu, kita belajar. Lepas tu sebut dah juga ada yang setara. Ada nasab yang jenis setara. Kakak kita. Kemudian abang kita. Adik-beradik kita. Ataupun besan kita. Yang jenis ada menantu dah, ada besan. Tu dia panggil dalam kalangan ansab juga. Tu dalam pertemuan yang lepas kita dah sebut. Hadis yang kedua dalam tajuk yang sama juga daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
bahawasanya beliau telah berkata. Ini kata Abdullah ibn Abbas. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Ihfadhu ansabakum. Hafallah nasab-nasab kalian. Tasilu arhamakum. Dengan sebab kita hafal tu, ataupun dengan sebab kita tahu nasab-nasab kita ni, maka kita boleh hubung talian kekeluargaan. Bezalah dengan kita tak tahu. Di kalangan tuan-tuan ni boleh jadi ada yang tahu nasab-nasab dia kan. Ada yang jenis teliti dalam nasab dia. Saya sebut contoh. Sebagai contoh ni tuan-tuan, bukan yang terbaik, tidak. Cuma nak sebut contoh. Orang yang mengambil tahu tentang nasab ni, saya tengok orang sebelah rumah, orang sebelah isteri saya. Sebelah saya tak berapa tahu sangat kenaan dengan nasab ni. Habis-habis pun siapa di pok saudara, mak saudara, tahu. Tapi sebelah orang rumah ni, saya sebut contoh tuan-tuan, bukan nak angkat ni, sebut contoh. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan mungkin ada juga orang yang jenis macam tu. Dia bukan setakat tahu yang atas tu siapa ke mana, yang bawah ni. Kalau duduk dengan mak dia, duk cakap tentang nasab. Biasa. Anak fulan tu duduk mana sekarang ni? Anak fulan tu kahwin hari tu. Berapa orang dah anak dia? Ada dah 5 orang, mak dia jawab. 5 tu besar mana dah? Nama apa? Sebut nama 5 orang. Lepas tu duduk mana? Tanya lagi duduk mana? Sebut duduk sini, duduk sini, duduk sini. Kadang-kadang yang disebut tu bukan yang dekat-dekat dah, yang jauh-jauh. Adik-beradik ada 8 katakanlah, kahwin kan. Ada abang ipar. Abang ipar ni ada 10 orang adik-beradik, 10 tu tahu belaka nama adik-beradik abang ipar. Bini abang ipar, bini adik-beradik abang ipar tu pun dia tahu juga. Anak-anak adik-beradik abang ipar tu dia tahu lagi. Duk mana anak-anak adik-beradik abang ipar ni, dia tahu lagi. Tu, detail. Ada orang jenis gitu. Kita pun tengok, ingat nama seorang-seorang. Saya jenis payah ingat nama orang. Sebab tu kalau saya tanya tuan-tuan nama apa, tuan-tuan bagi tahu yalah. Jangan terasa. Saya jenis orang tua yang payah ingat nama orang. Tapi dia boleh ingat. Yang ni duduk sini, yang ni duduk sini, yang ni duduk sini. Bila duduk dengan mak dia gitulah. Topik buah. Jarang-jarang sekali balik yang gitulah. Duduk buah pasal orang ni, orang ni. Setiap adik-beradik dia yang kahwin, abang ipar atau kakak ipar, dia tahu. Ni berapa orang adik-beradik, nama sekian-sekian, duduk mana. Anak-anak dia pun dia tahu. Anak-anak, bukan anak abang ipar dia, anak kakak dia tidak. Anak beradik abang ipar dia ni, dia tahu duduk mana, kerja mana. Tu ada orang jenis macam tu. Ni saranan daripada hadis yang pertama Sayyidina Umar, hadis yang kedua Abdullah ibn Abbas. Patutnya kena gitu. Barulah kita tahu anak beranak kita ni sebenarnya luas. Di negeri ni ada, di negeri tu ada. Lepas tu kerja apa kita tahu pula. Duduk dalam sektor ni ada, duduk dalam sektor tu ada. Bila kita tahu berlaku apa-apa, maka kata dah dalam hadis yang lepas, bila berlaku apa-apa, bila kita kena yang berlaku sesuatu antara kita dengan dia tu, anak beranak rupanya. Terlanggar kereta dia di tengah jalan, keluar-keluar, mung. Gitu. Weh, mung rupanya, mung kalau lagi mana sampai mu langgar kereta aku? Tak jadi sebab apa? Kita waris dua ni, selesai sini lah. Kita pergi kedai, mu pergi kedai, mu pergi tanya kedai tu berapa harga beki, bagi tahu lah, aku bayar. Tapi sebab tak kena, kadang-kadang bertumbuk tengah jalan. Balik cerita kat mak kata, macam
Macam mak kena dia ni. Macam rupa-rupanya dua pupu dekat lagi rupanya. Sebab apa punca dia? Punca sebab tak kena waris kita. Tak kena nasab kita. Jadi kalau di kita tak kena, di anak kita biar kena. Gitu aja. Sebab apa? Ni di antara saranan yang disebut di dalam hadis baginda Nabi. Walaupun ianya hadis mauquf, diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi sahabat-sahabat ni dia tak cakap kosong, buat cerita sendiri, suruhan sendiri, tidak. Apa yang dia buat tu, dia faham daripada apa yang Nabi buat. Jadi kalau di kita tak ada sampai tinggi sangat, kita tahu nasab kita, biar kita boleh cerita ke anak kita, biar boleh tahu nasab dia. Belah kita tak tahu, belah kini kita ni detail, biar. Saya tengok belah bini saya peliknya, cikgu pergi cari lagi. Cikgu duduk negeri mana? Belah Perlis, belah Kedah. Kalau pergi sambil-sambil cari waris, temu waris, cikgu yang mengajar sekolah rendah dulu, sekolah menengah dulu, pergi cari. Tu orang hubung silaturrahim. Pas anak cikgu ada berapa? Tahu. Anak cikgu hijab apa? Tahu. Kita mikir dengan kepala kita. Detail sungguhlah cara. Tu nak cerita nasab keturunan. Kalau kita boleh kenal, boleh jadi sekeliling kita ni ada anak beranak itu. Apatah lagi orang tua dulu jenis beli tanah sebelah-sebelah. Sebab apa? Nak berkampung anak beranak dia saja. Buat tuan-tuan orang yang sakit ni boleh jadi dekat-dekat ya. Sekitar-sekitar sini adik-beradik. Duduk di Seri Gombok ada, duduk di Taman Melati ada, atas sikit nu Danau Kota ada, area-area sini belah Putrajaya ada. Anak-anak kita belaka tu situ bawa pergi temu. Tu ajaran agama kita tu. Bukan ajaran yang saja-saja kita buat ataupun adat kebiasaan dalam masyarakat kita, tidak. Bahkan suruhan agama kita. Ni Abdullah bin Abbas kata, ihfazu ansabakum. Bila kita dah hafal, bila kita kenal, maknanya bolehlah tasilu arhamakum. Boleh hubung silaturahim dengan mereka. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat. Dia kata, kerana sesungguhnya tidak jauh hubungan kekeluargaan itu jika ia dekat, walaupun secara hubungan darah ia jauh. Gitu. Qarabat ni walaupun jauh lebih besar haknya berbanding dengan bukan qarabah walaupun dekat. Gitu kena faham. Kerabat ni walaupun jauh berapa pupu? Katakanlah 5 pupu, tapi masih kerabat. Banding dengan sahabat yang suku sakak kita, tapi duk mana dia? Setempat kerja dengan kita, sebelah rumah kita, setaman dengan kita. Walaupun kerabat ni 5 pupu dengan kita, dia tetap dekat dengan kita dari sudut hak. Berbanding dengan sahabat yang tidak ada suku sakak dengan kita. Maknanya yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Walaupun dia dekat, nak banding dengan kerabat, besar hak kerabat lagi. Sebab tu kalau kita kenal kaum kerabat, jaga kaum kerabat kita. Boleh jadi ada yang susah. Boleh jadi ada yang berada dalam kesempitan. Nak bantu kerabat dulu. Sebab dia ada hubungan nasab dengan kita. Walaupun 5 lapis dah. Maknanya 5 pupu, maknanya 5 lapis lah contohnya. Tapi dia tetap ada hubungan kerabat dengan kita, hubungan rahim. Kita bersatu dengan dia mana? Di moyang, katakanlah. Di moyang kita bersatu dengan dia. Tapi dari sudut bawah ni jauh dah lah. Pupu-pupu dah. Bukan pupu-pupu dah, kupu-kupu dah. Jauhnya kita dengan dia tu. Tapi tetap dia selagi mana ada nama kerabat, maka dia ada hak yang besar atas kita. Jangan biar
Jangan biar buat tak tahu kaum kerabat kita. Baik. Apatah lagi kaum kerabat yang dekat, duduk depan mata, maklum pula kita tak tolong. Tu tunggu. Ada hadis depan nanti. Tengok baca disebut. Wa in kanat ba'idatan, walaupun jauh. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan. Dan tidak dekat hubungan keluarga itu jika ia jauh, walaupun secara hubungan darah ia dekat. Macam tadi. Dan dia kata, wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha. Dan setiap rahim akan datang. Datang sini maksud dia buat apa? Melaporkan. Atiyatun ni maknanya datang untuk melaporkan. Bila dia datang ni pada hari kiamat, amama sahibiha, datang pula di hadapan pelakunya. Di hadapan pelakunya. Di gambaran Allah Ta'ala boleh menghidupkan ataupun menjadikan rahim ni dalam bentuk benda seketul. Atas dunia ni tak nampak lah. Yang nampaknya hubungan. Menghubungan dengan apa dengan dia? Sepupu. Kita tahu gelaran tu lah. Di akhirat Allah Ta'ala boleh wujudkan rahim hubungan tu dalam bentuk seketul. Mari ngadak Allah Ta'ala di depan Tuhan dia. Maknanya kalau kita rahim Allah Ta'ala. Dia mari buat apa? Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha. Apa yang dia saksikan? Dia menjadi saksi bagi pelaku yang menghubungkannya sekiranya dia menyambungkannya. Lahu tu maksudnya pahala. Kalau kita atas dunia dulu menghubungkan rahim kita, maka dia akan datang di hadapan Allah Ta'ala bersaksi. Lahu maknanya bagi kita yang menghubung silaturrahim ni pahala. Wa alaihi maknanya dan ke atas orang yang tak menghubung silaturrahim, yakni memutuskan silaturrahim tu. Wa alaihi apa? Bila sebut ala maknanya dosa. Supaya kita duk baca doa tu lah, saya selalu sebut Allahumma khtim lana. Bila sebut lana tu benda baik tu. Bila sebut wala takhtim alaina, pakai ala tu maknanya benda tak baik tu. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Tu laha dengan alaiha tu. Laha tu maknanya pahala bagi orang yang buat amal. Dan dosa bagi orang yang buat maksiat. Faham daripada mana pahala dan dosa tu? Daripada kalimah laha alaiha. Kalimah lam dengan kalimah ala. Menunjukkan pahala dan juga dosa. Yang ni pun sama. Rahim datang bersaksi pada hari kiamat untuk diberi pahala pada orang yang menghubungkannya di dunia. Dan untuk diberi dosa bagi orang yang memutuskan rahim ketika di dunia dulu. Kan ada hadis apa? Hadis rahim bercakap di hadapan Allah Ta'ala. Hadis yang Nabi sebut, taqulur rahim. Rahim Allah Ta'ala bagi izin pada dia ada lisan, boleh bertutur di hari akhirat nanti. Antara yang dia kata, Ya Rabb inni zulimtu ya Rabbi. Dia kata, wahai Tuhan, aku dizalimi dulu di dunia. Aku dizalimi, dia duk mengadu pada Allah ya Ta'ala. Dia kata, inni qut'tu ya Rabbi. Tu di antara pengaduan rahim pada Allah Ta'ala di akhirat. Sehinggalah dalam hadis tu Nabi sebut, Ya Rabb inni Nabi sebut. Maknanya banyak benda yang diadu pada Allah Ta'ala di akhirat nanti. Disebabkan kita di dunia memutuskan hubungan silaturrahim. Sehinggalah Allah Ta'ala fayujibuha. Lalu Allah Ta'ala pun jawab pada rahim ni. Dia kata, Ala tardaina. Musuka tak? Kalau aku hubung dengan orang yang telah menghubungkan kamu ketika di dunia dulu. Allah Ta'ala akan hubung. Maknanya akan memuliakan, akan memberi rahmat, akan memberi kasih sayang
Kalau orang tu berada dalam kesusahan, akan dimudahkan di akhirat. Kalau orang tu dalam kesempitan, dilapangkan. Kalau orang tu tak cukup pahala, dicukupkan pahala. Tu kasih sayang Allah Ta'ala di akhirat. Punca daripada mana mari? Punca daripada kita hubung silaturahim di dunia. Sebab Allah Ta'ala nak suruh puas hati ni rahim ni. Ala tardaina, mu puas hati tak? Kalau an aqta'a man qata'aka. Aku putuskan hubungan dengan orang yang di dunia dulu memutuskan hubungan rahim. Dan aku sambung hubungan dengan orang yang di dunia dulu menyambung hubungan rahim. Tu Allah Ta'ala bagi tawaran kepada apa? Kepada rahim. Rahim setuju. Rahim setuju. Maka dengan sebab rahim setuju itulah orang yang memutuskan silaturahim ni dosa besar. Dosa besar. Tak lepas nak pergi ke syurga dulu. Sebab apa? Ada hak yang perlu diselesaikan dengan rahim dia di depan Allah Ta'ala. Sebab tu besar menghubungkan silaturahim ni. Jangan ada bergaduh. Ni adik-beradik gaduh dah. Orang 2-3 pupu tak bergaduh lagi macam adik-beradik. Dia adik-beradik bergaduh dah. Bergaduh dengan sebab harta, dengan sebab peninggalan, dengan sebab apa-apa duniawi lah semuanya. Tu punca susah di akhirat. Sebab apa? Salah satu daripada hadis yang kita duk baca ni, nanti rahim akan ngadu sendiri depan Allah Ta'ala. Fulan bin Fulan ni dulu adik-beradik ni. Tapi berebut harta ayah tinggal. Sehingga tak bertegur siapa. Hatta hari raya tak ziarah. Contoh tuan-tuan hari raya tak ziarah dah. Seolah-olah orang asing dah dalam hidup. Macam cerita Piramli. Cerita apa? 3 Abdul kan. Kalau nak harta peninggalan ayah 7 juta, yang ni 6 juta. Yang diberi pada dia hanyalah sebuah rumah yang menunggu masa untuk runtuh. Boleh ambil lah. Dia kata apa? Putus saudara. Putus saudara. Tu putus silaturahim tu. Dia buat cerita nak suruh kita tengok, jangan buat gitu. Tu cara buat cerita. Ni tengok cerita, habis dengan cerita. Tengok cerita, watak-watak yang ada dalam cerita, dia kena buat gitu sebab apa? Pengarah duduk arah depan dia tu. Mu jangan buat lain. Aku tak boleh lah bawa watak ni. Tak, mu kena buat gini juga. Tak boleh dia nak buat skrip lain, tak boleh. Keluar je daripada skrip yang pengarah nak. Mu nak berlakon ke tak nak berlakon? Mu nak aku bayar ke tak nak bayar? Kalau mu nak aku bayar, mu buat sebagaimana aku nak. Bila tengok cerita, jangan putus cerita dengan kita. Tengok dia, tengok watak kita sekarang. Duk tengok dalam TV watak seorang suami yang membiarkan anak isteri dia digantung, contoh tak bertali. Tengok watak kita dalam rumah tangga pula. Serupa dah dengan aku. Serupa tu maknanya kena baikilah. Ni duk tengok habis cerita tidur. Dia ada buat perangai serupa juga yang dalam TV. Tengok dalam TV wataknya ialah isteri yang tidak taat pada suami. Tengok kita. Ni berhenti dengan watak dalam TV je. Tengok watak kita pula. Watak aku dalam layar dunia pun sama juga. Tak layan suami. Payah nak layan suami. Berat nak layan suami. Lebihkan kawan-kawan daripada suami dan sebagainya lah. Tengok dalam TV, tengok kita. Aku pun ada juga perangai tu. Melalui watak tu, kita kena berubah lah. Tu tujuan tengok cerita. Ni duk tengok cerita terpisah dengan diri kita. Kita pun sedang membawa watak juga ni. Kita bawa watak apa sekarang ni? Alhamdulillah, jadi orang kaki masjid. Jadi orang mengaji, jadi orang kaki ibadah. Alhamdulillah, tu watak kita. Tapi dalam hati kita tahu watak kita. Dalam TV tu ada tu. Dia ni berpura-pura jadi orang kaki masjid. Sebab apa? Nak suruh dipilih dalam pemilihan AJK nanti. Kita kata, dia ni muka warak dah. Kenapa jadi gitu? Dah watak dia gitu. Pengarah suruh gitu. Kita pun ada juga dalam hati gitu. Saat-saat nak buat pemilihan AJK Masjid Surah, marilah kita.
Mari duduk soh pertama kalau boleh nak naik jadi imam tiap-tiap kali semayang. Sebab apa? Nak suruh orang pilih. Contoh tuan-tuan ni, jangan terasa. Saya tak tahu tu sebut ya tuan-tuan. Kalau terasa orang lain juga kalau kena. Cuma nak bagi tahunya gitu. Bila tengok, tahu watak kita pun sama juga. Maka kita kena baiki diri kita. Begitulah saya nak sebutnya ialah rahim ni akan pergi mengadu pada Allah Ta'ala. Salah satu daripada kesusahan yang kita akan hadap di akhirat. Kalau tak nak hadap benda ni, baiki rahim kita di dunia ni. Jangan ada bergaduh dengan siapa-siapa pun. Hatta yang tak ada hubungan rahim dengan kita pun, jangan ada bergaduh dengan sesiapa. Hatta yang, apatah lagi yang Muslim dengan kita. Yang seagama dengan kita. Saudara seagama. Tu tuan-tuan baca ada hadis tu. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Nabi kata apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tu au kama qala. Jangan kamu saling hasad menghasad, dengki mendengki, marah memarah. Apa lagi? Paling berpaling, tak nak tengok muka dan sebagainya. Nabi kata apa? Jadilah kamu saudara. Bila kamu tahu yang kamu hasad tu saudara seagama, jangan hasadlah pada dia. Bila kamu tahu dia tu saudara seagama, jangan marahlah pada dia. Bila kamu tahu dia ni saudara seagama, janganlah kamu bertemu dengan dia paling sini, yang ni paling sini. Tu Nabi nak. Jangan duduk gitu dalam masyarakat. Seagama pula kita. Se-Islam, satu kiblat, satu Nabi, satu syiar tauhid. Tu benda-benda yang disebut dalam hadis-hadis Nabi. Jadi sininya ialah berkaitan dengan rahim. Jadi seelok-eloknya Nabi ajar melalui lisan Umar bin Al-Khattab dan juga Abdullah bin Abbas, biar boleh kita kenal kaum kerabat kita ni lebih luas lagi sebagaimana yang kita berbanding yang kita duk kenal setakat hari ni. Baik, habis dua hadis tu. Masuk bab lain. Babu hal yaqulul maula inni min fulanin. Ni cerita hamba pula. Zaman kita ni tak ada hamba. Baik. Bab pada menyatakan bolehkah hamba, seorang hamba, maula ni mu'taq. Mu'taq ni maknanya seorang hamba yang dah dimerdekakan. Seorang hamba ni, yakni mantan lah kalau kita sekarang ni, mantan hamba. Berkata, sesungguhnya aku dari kabilah Fulan bin Fulan. Dia asal gini cerita dia ni. Seorang hamba, kadang-kadang dia jadi hamba ni, dia duduk dengan tuan dia. Dalam hadis ni Bani Tamim. Dia duduk dengan tuan dia ni lama. Daripada dia kecil, katakanlah jadi hamba, sampailah dia dibebaskan jadi hamba. Puluh tahun katakanlah dia jadi hamba. Kemudian akhirnya dia dimerdekakan oleh tuan dia. Jadi bila begitu, Abdullah ibn Umar ke sini. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar. Bila begitu, anak Sayyidina Umar, Abdullah ibn Umar tanya kepada lelaki ni, mu ni dari kabilah mana? Dia pun sebut, dia daripada kabilah tuan dia. Padahal dia bukan daripada kabilah tuan dia. Tapi sebab terlalu lama sangat dia duduk dengan tuan dia ni, daripada kecil sehinggalah dia dimerdekakan puluhan tahun, bila orang tanya dia, dia tak sebut dah asal-usul dia. Dia sebut keturunan tuan dia. Dia nyatakan kabilah tuan dia. Ni dalam hadis ni dia cerita. Baik, tengok. Hadis mauquf, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, qala haddatsana Wa'il bin Dawud At-Taimi. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال لي عبد الله بن عمر يعني anak Umar bin Al-Khattab, mimman anta qultu min taimi tamimin qala min anfusihim aw min mawalihim qultu min mawalihim qala fahalla qulta min mawalihim idzan. Daripada Abdurrahman bin Abi Habib, beliau telah berkata, telah bertanya kepadaku Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari kabilah mana engkau ni? Abdullah bin Umar tanya kepada Abdurrahman ibn Abi Habib. Abdurrahman ibn Abi Habib ni bekas hamba. Dialah maula tu. Baik, jadi Abdullah bin Rahman
Abdullah bin Umar tanya Abdul Rahman bin Abi Habib, daripada kabilah mana engkau ni? Maka aku menjawab, siapa yang menjawab tu? Abdul Rahman bin Abi Habib. Dia kata apa? Dari suku Taim, satu suku dari Bani Tamim. Dia jawab kabilah tuan dia. Tuan yang pernah menjadikan dia hamba dulu. Beliau berkata, siapa beliau berkata ni? Abdullah bin Umar. Dari kabilah mereka atau hamba mereka. Aku pun berkata dari golongan hamba mereka. Maka kata Abdullah bin Umar. Dia kata apa? Lalu mengapa tidak engkau katakan dari golongan hamba mereka? Kenapa tak clearkan keturunan engkau? Apa yang hadis ni nak ajar? Zaman kita ni tak ada dah hamba. Sebab Islam bila dia mari, Islam ni agama yang nak bebaskan sistem perhambaan. Sebab tu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam Islam. Hukuman dia salah satunya ialah bebaskan hamba. Dalam Quran ada sebut, dalam hadis ada sebut. Bila buat sesuatu kesalahan jenayah, ada di antara hukuman dia ialah bebaskan hamba. Sebab apa? Sebab Islam nak bebaskan sistem perhambaan yang ada dalam dunia ni. Jadi dalam kes ni ataupun dalam hadis ni cerita tentang hamba. Jadi hadis ni ulama kata fake dia yang kita boleh faham, tidak boleh seseorang itu dia tak cerita nasab keturunan dia yang sebenar. Bila ditanya. Ada ke jenis orang malu nak cerita keturunan? Tak payah keturunan lah, nak cerita asal negeri malu. Saya ingat saya pernah bertemu ada seorang kawan dulu lama. Lepas ayah dia meninggal, mak dia pun mari duduk di KL. Sebab anak dia yang sulung yang besar-besar ni duduk di KL. Jadi duduk di KL lah mak dia pun. Dia pun membesar di KL lah. Padahal ada rumah di Kelantan. Orang tanya, asal mana? KL. Ngaku orang KL lalu. Dia kenapa? Kita tak nampak nanti akan berlaku isu-isu. Sekarang tak berlaku isu tak apa. Kalau berlaku isu, dia ni orang KL ni memang asal daripada KL. Lahir di KL, membesar di KL, mak ayah dia pun orang KL semua. Gitu. Orang faham? Padahal kita ada keturunan duduk di pantai timur. Cuba kalau kita mati, anak kita tak tahu yang kita ni memang asal pantai timur. So tak kenal waris-waris yang ada di belah pantai timur di Kelantan. Tu benda-benda yang lebih besar lagi. Lepas tu, berkahwin. Boleh jadi ada yang berkahwin antara yang tidak boleh berkahwin. Siapa? Kalau sepupu tak apa lagi. Anak susuan. Mak dulu ada anak susuan. Bertemu dengan apa? Mak anak susuan. Maka Islam ada hukum dia. Sebab tu Islam larang awal-awal lagi. Kalau kita tahu asal mana kita, ceritalah asal-usul. Saya ni mari Kuala Lumpur 1940 dulu. Tapi asal belah Penang. Duduk di Tanah Besar. Tanah Besar ni belah pulau ke belah ni? Pulau bukan, belah sini Seberang. Seberang. Tanah Besar dipanggil Seberang. Asal situ. Tapi tak ada siapa-siapa dah situ. Cuma rumah ada lagi. Tanah ada lagi, rumah ada lagi. Siapa-siapa tu siapa yang tak ada? Mak ayah tak adanya. Pak saudara, sepupu, sepapak ada lagi. Maknanya waris-waris, sepupu, sepapak ada lagi. Tu dia nak bagi tahu sini. Bila kita asal daripada satu-satu kabilah ataupun satu-satu kaum, cerita. Sebab sekarang ni lagilah. Sekarang ni, kadang-kadang kita tengok nama budak. Saya pernah tengok nama budak mengajar di sekolah. Saya tengok nama budak. Budak ni tak ada bent. Tak ada benti. Budak perempuan tak ada benti. Anak dia bagus ngapal Quran. Budak ni tak ada benti. Bila tulis nama je, hatta nak masuk dalam apa sistem untuk periksa pun tak ada benti. Saya pergi tengok file. Tengok file peribadi, tengok surat beranak. Rupa-rupanya di surat beranak tu ada status dia punya apa jabatan pendaftaran dia adalah pembeza dia di antara surat beranak budak yang lahir sah taraf dengan budak yang lahir tak sah taraf. Ni kalau mak tak cerita ni macam mana ni pada anak ni?
Mak tak cerita, anak pun tak tahu kenapa nama dia begini, tak diberitahu. Benda tak berlaku sekarang, benda berlaku akan datang. Akan datang nu berlaku. Bila nak menikah, melibatkan wali. Melibatkan wali. Budak ni dengan ayah dia. Budak ni dengan ayah dia. Ayah dia tak tahu ke mana, hilang lepas daripada tu. Tiba-tiba mari berkenan dengan anak sendiri. Dia tak tahu anak dia. Bukan anak dia, anak sendiri. Anak tidak sah pada syariat pun. Maknanya mari berkenan dengan budak perempuan ni nak kahwin. Boleh ke tak boleh? Pada syarat tak mengiktiraf lah. Maknanya bukan ayah dia boleh kahwin. Cuma nak beritahunya, dia akan timbul benda-benda yang mendatang nanti. Kalau kita tak clear dari sudut keturunan. Sebab tu Abdullah bin Umar, bila tanya, kawan ni kata daripada Bani Tamim. Tak cerita yang dia daripada kabilah mana-mana. Maka kata Abdullah bin Umar, kenapa engkau tak sebut engkau kabilah daripada, engkau datang daripada kabilah mana-mana. Kemudian engkau jadi hamba kepada kabilah Bani Tamim. Kemudian diberdekakan oleh Bani Tamim. Clear. Kita mari daripada Indonesia, contohnya duduk di Malaysia ni lama dah, puluh-puluh tahun dah. Maknanya clear, orang tahu. Oh, keturunan kita ada lagi belah sana rupa-rupanya. Tu anak kita tahu. Anak kita boleh hubung silaturahim dengan yang ada di sana. Tapi kalau tak bagi tahu, habis setakat ni kita. Oh, kita memang asal Malaysia semua sekali. Dok, kalau tanya mak, kita daripada Thailand dulu. Masa peperangan Thailand dengan apa dulu, kita mari lagi ke Malaysia. Adik-beradik mak ada sana, adik-beradik ayah ada sana lagi. Bila dah aman ni, gilah ziarah. Duduk situ, duduk sini. Bagi tahu. Barulah hubungan rahim tu berkembang. Tu agama ajar pada kita. Lepas tu tuan-tuan yang duduk dalam surah ni boleh jadi adik-beradik, sepupu sepapak. Kok lah kan. Kalau kita tengok keturunan balik, boleh jadi ada yang daripada keturunan yang sama ataupun daripada nasab yang dekat. Baik. Tu agama ajar pada kita dalam bab hubungan silaturahim. Habis dulu situ. Akan datang babu maulal qaumi min anfusihim. Yang ni nak menyatakan hamba dari suatu kaum adalah termasuk daripada keluarga tersebut. Ini yang jenis duduk lama. Jenis duduk lama di satu tempat. Maka Nabi kata, dia ni adalah daripada kita. Yang jenis lama duduk di Malaysia. Padahal daripada Thailand. Ni daripada kalangan kita dah ni. Orang kita ni, orang Malaysia. Padahal, tu Nabi ajar. Tengok Nabi ajar muamalat dengan manusia. Baik. Akan datang hadis yang ke-75. Wallahu a'lam. Ilmuhul atam.